والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تبصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam segmen Tafaqquh Fiddin dalam kita membicarakan kitab Risalah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita masih lagi membincangkan risalah yang pertama, iaitu kitab Ummul Barahin yang ditulis oleh Imam Sanusi radhiyallahu taala anhu. ونفعنا بعلومه وجعلنا من المخلصين بقراءته. Jadi kita sampai pada muka surat yang ke-10 daripada kitab ini. Imam Sanusi radhiyallahu anhu berkata, wajib dari segi syarak ke atas setiap mukallaf mengetahui perkara yang wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala, perkara yang mustahil dan perkara yang harus. Begitu juga wajib kita mengetahui perkara tersebut di sisi para anbiya alaihimussalatu wassalam. Jadi dalam beberapa pengajian yang lalu kita dah bincangkan tentang lafaz mukallaf. Cara memahami lafaz tersebut di sisi kita sebagai individu yang memeluk agama Islam, dan bagaimanakah pendirian kita dan kedudukan kita dalam menunaikan bebanan dan tanggungjawab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita bincang satu lafaz yang lain, iaitu lafaz wajib dari segi syarak. Maksudnya Imam Sanusi radhiyallahu anhu menyatakan bahawa mengenal Allah Subhanahu wa taala diwajibkan melalui syarak. Bermaksud, sekiranya syarak tidak datang menyatakan kepada manusia tentang kewajipan mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak diwajibkan ke atas mana-mana manusia. Maka oleh sebab itu kita faham segala tuntutan di dalam Islam, segala kefarduan, pengharaman, pengharusan, disunatkan sesuatu perkara, dimakruhkan sesuatu perkara, dia memerlukan kepada ketetapan syarak. Jadi itu sebagai mukaddimah lah. Maka oleh sebab itu Ibnu Sam'ani radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan dalam kitabnya usul fiqh yang amat masyhur, iaitu Al-Qawati', dia menyatakan bahawa alladhi dhahaba ilayhi aktharu ashab asy-Syafi'i anna at-taklif mukhtassun bis-sam' duna al-aql, wa anna al-aqla bi dhatihi laysa bidalilin ala tahsin hatta yarida as-sam'u fihi, wa innamal aqlu alatun tudraku bihal asya'. Jadi ini nas daripada Ibnu Sam'ani menyatakan bahawa sebahagian besar daripada anak-anak murid ashab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, taklif ataupun hukum hakam, wajib, sunat, fardu dan sebagainya dikhususkan ataupun difahami melalui syarak, tidak dengan semata-mata akal. Bahkan akal secara bersendirian tidak dapat menghukum ke atas sesuatu perkara bahawa perkara tersebut wajib ataupun sunat ataupun haram ataupun makruh. Jadi apakah fungsi akal di dalam agama Islam? Maka Imam Ibnu Sam'ani berkata, wa innamal aqlu alatun tudraku bihal asya'. Bahawasanya akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah alat untuk mengetahui dan mempelajari dan memahami hukum hakam daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keterangan kita pada kali ini, insya-Allah kita akan bincangkan lafaz asy-syar'u. Lafaz syarak yang selalu kita sebut, yang selalu kita lafazkan, yang selalu kita baca di dalam kitab-kitab dan selalu kita gunakan lafaz syarak ataupun lafaz syariat. Bagaimana
apakah asal usul kalimat tersebut dan bagaimanakah caranya untuk kita mengetahui hakikat ataupun pengertian yang dikehendaki daripada lafaz syarak. Jadi untuk memahami pengertian syarak tadi, kita merujuk kepada kitab Mufradat Al-Fadhil Quran yang ditulis oleh Asfahani radhiyallahu anhu. Maksud dia menyatakan bahawa asy-syar'u ialah nahjut tariq al-wadih. Yang dimaksudkan dengan syarak ialah menyatakan ataupun menerangkan ataupun menzahirkan at-tariqil wadih, satu jalan yang amat jelas. Jadi itu asal usul perkataan syarak sekiranya dipandang daripada sudut perbuatan. Jadi dia membawa contoh satu ayat, syara'tu lahu tariqan. Syara'tu, daku menyatakan, daku menunjukkan, lahu kepadanya, tariqan, satu jalan. Jadi lafaz asy-syar'u ialah masdar kata terbitan yang membawa makna menunjukkan jalan, menerangkan jalan, menjelaskan sesuatu jalan. Thumma ju'ila isman lit-tariq. Kemudian lafaz syarak tadi dipindahkan daripada lafaz yang menunjukkan kepada perbuatan, menerangkan sesuatu jalan, dipindahkan daripada perbuatan tersebut kepada jalan itu sendiri. Maksudnya, asalnya apabila kita menyebut asy-syar'u ialah menunjukkan jalan. Kan, maksudnya menunjukkan, menerangkan sesuatu jalan, menjelaskan sesuatu jalan. Tapi sekarang ni lafaz asy-syara' telah dipindahkan penggunaannya kepada jalan itu sendiri. Dan apabila kita menyebut syarak, dia bermaksud at-tariq, jalan. Jalan yang jelas. Maka oleh sebab itu, Imam penulis kitab dia berkata, ada beberapa lafaz di dalam Quran seperti syar'un dan syari'ah, kesemuanya bermaksud jalan. Wastu'ira dzalika lit-tariqil ilahiyyati. Jadi asal ni bermaksud jalan yang dilalui oleh manusia di muka bumi. Kan, kemudian Imam berkata, penulis kitab ni berkata, lafaz syarak dipinjamkan kepada jalan ketuhanan. Jadi inilah yang amat penting sekali. Jadi apabila kita menyebut syarak ataupun kita menyebut syariat ataupun kita menyebut syir'atan sebagaimana dinyatakan di dalam Quran, maka hendaklah kita memahami lafaz syarak dia merujuk kepada at-tariqah al-ilahiyah, jalan ketuhanan. Jadi sekarang apabila kita membincangkan tentang lafaz asy-syara', secara keseluruhannya kita dapat memahami lafaz syarak menunjukkan kepada makna jalan, menunjukkan kepada makna satu laluan ketuhanan. Jadi sekiranya kita mengkaji nas-nas Al-Quran yang lain, kita akan mendapati banyak lagi lafaz yang menunjukkan kepada jalan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hadhihi sabili ana wa man ittaba'ani. Katakanlah bahawa ini ialah jalanku, jalan bagi diriku dan jalan bagi orang-orang yang mengikutku. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Bermaksudnya sekiranya mereka tadi beristiqamah di atas jalan, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka meminum air. Allah akan memberi kepada mereka air yang amat banyak. Jadi ini sekiranya kita membaca di dalam Al-Quran. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Sesungguhnya bagi setiap mereka kami jadikan jalan dan minhaj yang bermaksud jalan juga. Jadi sekarang ni sekiranya kita mengira daripada beberapa nas yang kita bacakan tadi, kita dapat menghimpunkan 5 kalimat seperti lafaz syir'ah, kan, syari'atan yang dinyatakan dalam Al-Quran. Kemudian lafaz as-sirat yang membawa maksud jalan.
Kemudian lafaz minhaj yang juga membawa maksud jalan. Kemudian lafaz at-tariqah yang juga membawa maksud jalan. Dan juga lafaz sabil yang juga membawa makna jalan. Jadi sekarang ni apabila kita telah mengetahui terdapat beberapa lafaz yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran yang menunjukkan kepada jalan ataupun yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan ataupun menjelaskan kepada manusia sesuatu jalan, dan jalan tersebut dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas setiap individu untuk meminta Allah Taala menunjukkan jalan tersebut daripada firman Allah Taala, ihdinas siratal mustaqim. Jadi apabila kita menyebut lafaz syara' ataupun kita menyebut lafaz syariat, maka kita memahami di situ ialah satu jalan. Cuma yang menjadi persoalan ni, ke manakah penghujung jalan tersebut? Maksudnya apabila kita membincangkan satu jalan, dia mestilah ada permulaan dan dia mestilah ada penghujungnya. Jadi oleh sebab itu apabila kita memahami bahawa di dalam syariat Islam terdapat banyak nas yang menunjukkan kepada jalan, maka menjadi satu persoalan, apakah penghujung jalan tersebut? Apakah penghujung yang mesti kita capai sepanjang kita berada di dunia ni, dan kita mesti melalui jalan-jalan tersebut untuk sampai kepada destinasinya. Maka penghujung jalan tersebut ialah sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Sanusi radhiyallahu anhu, wajib ke atas setiap mukallaf dari segi syarak ay ya'rifa, maksudnya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun yang diistilahkan sebagai ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah penghujung jalan. Maksudnya setiap umat Islam, mereka wajib melalui jalan yang lurus, yang diistilahkan sebagai sirat al-mustaqim. Mereka mesti melalui jalan tersebut. Dan penghujung jalan ini ialah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penghujung jalan ni, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu, itulah juga yang seperti mana telah dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tak kala dia mensyarahkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka tadi menyembah daku. Dan apabila Allah Taala menyatakan liya'budun, agar menyembah daku, disyarahkan oleh Ibnu Abbas liya'rifuni, agar manusia tadi mengenal daku. Jadi kita faham bahawa ibadat yang kita buat sehari-harian ialah satu jalan untuk menyampaikan kita kepada penghujung jalan tersebut, sebagaimana disyarahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, liya'rifuni, agar mereka tadi mengenal daku. Maksudnya agar mereka tadi mengenal Allah, agar mereka tadi mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah apabila kita menyebut lafaz syara' kan, ataupun kita menyebut lafaz syariat, dan dia menunjukkan kepada satu jalan. Dan itulah juga doa yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, merujuk kepada satu jalan. Cuma di manakah penghujung jalan tersebut? Jadi daripada nas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan daripada apa yang dinyatakan oleh Imam Sanusi di sini, kita memahami bahawa penghujung jalan tersebut ialah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita telah mengetahui terdapat jalan, dan apabila kita telah mengetahui penghujung jalan tersebut ialah ma'rifatullah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu memandang kepada diri kita. Kita perlu memandang kepada hakikat manusia tersebut. Apakah diri manusia tadi? Jadi apabila kita memandang kepada diri manusia, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kamu nikmat yang zahir, zahiratan wa batinatan, dan nikmat yang batin. Maksud kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada manusia begitu banyak sekali kurniaan. Ada yang setengah daripada kurniaannya dipanggil sebagai jasad, kan? Jasad yang zahir, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita ar-ruh, kan, yang berada di dalam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia menyatakan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan manusia dinilai melalui niatnya. Maksudnya amalan ialah yang dapat dilihat di zahir jasad, adapun niat ialah yang terlindung ataupun yang tersirat di dalam batin manusia. Jadi tak dapat tidak, ataupun tak dapat dielakkan oleh mana-mana manusia
bahawa dia tadi mempunyai dua unsur yang amat penting, iaitu roh dan jasadnya. Dan apabila Allah Ta'ala menyatakan nikmat yang dikurniakan kepada manusia, nikmat tersebut sebahagiannya kepada jasad manusia, wa asba'alaikum ni'amahu zahiratan, dan sebahagian nikmat tersebut ialah kepada roh manusia yang berada di dalam. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan juga tentang dosa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan wa dharu zahiral ithmi wa batinah. Ada dosa yang berkaitan dengan zahir manusia dan ada juga dosa yang berkaitan dengan batin manusia. Jadi sekarang ni, mana-mana manusia yang berakal, mana-mana manusia yang beriman, dia tak dapat menafikan bahawa dia terbentuk daripada roh dan jasad. Dia mempunyai jismani dan dia mempunyai rohani. Jadi apabila kita membincangkan Islam, menyatakan jalan untuk mencapai ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, maka semestinya lah ada jalan yang diistilahkan oleh ulama radhiyallahu anhum ajma'in sebagai jalan yang berkaitan dengan jasmani manusia. Dan mestilah juga ada jalan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan rohani manusia. Maka apabila kita merujuk kepada kalam Syekh Islam Zakaria Ansari radhiyallahu anhu, tak kala dia mensyarahkan kitab Risalah Qusyariyah, maka Imam Zakaria Ansari apabila dia mensyarahkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah wahai Allah Subhanahu Wa Taala kami menyembah. Maka Syekh Islam Zakaria Ansari menyatakan di dalam lafaz na'budu tersirat dua jalan. Maksud apabila kita menyatakan wahai Allah Subhanahu Wa Taala, hanya kepadamu kami menyembah, maka kita mesti menyatakan bahawa kita tadi menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan roh dan jasad. Kan maksudnya dengan jasmani dan dengan rohani kita mesti menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu Syekh Islam Zakaria Ansari menyatakan penyembahan manusia dengan zahir jasadnya dinamakan sebagai syariat. Maksudnya penyembahan manusia dengan anggota zahirnya yang dapat dilihat dengan mata kasar, maka penyembahan yang kita mengakui, yang kita ikrarkan di dalam surah Fatihah, itu dikenali sebagai asy-syariah. Dan Syekh Islam Zakaria Ansari juga menyatakan bahawa penyembahan manusia daripada rohaninya, penyembahan manusia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut rohaninya, daripada sudut yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, itu diistilahkan sebagai at-tariqah, jalan. Jadi kedua-duanya bermakna jalan. Sebab lafaz syariat juga bermakna jalan yang zahir, dan lafaz at-tariqah bermaksud jalan yang batin. Maka manusia untuk mencapai kepada ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, dia mesti berjalan dengan dua jalan. Jalan tadi serentak, kan maksudnya jalan syariat yang merujuk kepada anggotanya yang zahir, dan dia mesti berjalan juga dengan jalan at-tariqah yang merujuk kepada ibadat rohaninya berserta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah beberapa kesimpulan yang amat penting apabila kita membincangkan lafaz syara'. Lafaz syara' kan dia membawa makna jalan, sama seperti kalimat-kalimat yang lain, at-tariq, kan as-sirat, as-sabil, al-minhaj dan sebagainya, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penghujung jalan tersebut ialah ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Maksud kita diberikan masa di dunia, diberikan kepada kita kudrat, kan diberikan kepada kita iradat, diberikan kepada kita semua nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan langit dan bumi sebagainya, agar kita tadi berjalan menuju ke hujung jalan, iaitu ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk berjalan tadi, kita mesti memahami kan bahawa kita sebagai manusia dicipta dengan dua sudut, iaitu sudut jasmani dan sudut rohani. Maka perjalanan jasmani manusia, perjalanan manusia yang dapat dilihat dengan mata kasar, diistilahkan sebagai asy-syari'ah. Dan perjalanan rohani manusia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diistilahkan sebagai at-tariqah. Itu yang dinyatakan oleh Syekh Islam Zakaria Ansari yang semasa dia mensyarahkan kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Jadi oleh sebab itu kita mesti mempunyai pembimbing yang membimbing syariat kita agar betul dalam cara penyembahan yang zahir, betul rukun-rukun sembahyangnya, betul cara berpuasa dan sebagainya. Dan kita mesti juga mempunyai guru yang membimbing rohani kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang amat penting apabila kita membincangkan lafaz asy-syara' dan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi setelah kita membincangkan lafaz syara' tadi, sekarang ni kita masuklah kepada lafaz al-ma'rifah.
kan yang dinyatakan oleh Imam Sanusi radhiyallahu taala anhu. Tapi sebagaimana kita telah dinyatakan oleh Ibnu Sam'ani tadi, apabila kita telah mengetahui bahawa mengenal Allah Subhanahu wa taala bukanlah diwajibkan oleh akal, bahkan diwajibkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, maka daripada situ kita dapat mengetahui kepentingan mendalami syariat Allah, kepentingan mendalami Al-Quran dan hadis, apa yang dinyatakan oleh ulama radhiyallahu anhum ajma'in, kerana apa yang berkaitan dengan hukum hakam daripada Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Kan, sesuatu kebenaran, sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu kemaslahatan kepada manusia di dunia tidak dapat dijangkau oleh akal manusia yang amat cetek. Jadi apabila kita kembali melihat kenapakah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in, kenapakah mereka tadi diistilahkan sebagai al-khulafa'ur rasyidun? Kenapakah mereka tadi boleh menjadi pemimpin Islam yang amat berjaya, kan mentadbir negara Islam? Kerana mereka ialah manusia yang paling memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila kita kembali kepada sejarah Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, bagaimanakah dia tadi boleh dihukumkan oleh ulama sebagai khalifah Rashid yang kelima, kan? Jadi apabila kita mengkaji sejarah hidup beliau, maka berkatalah Maimun ibn Mihran, Umar ibn Abdul Aziz ialah muallimul ulama. Dia ialah guru kepada ulama yang berada di zamannya. Dan diriwayatkan bahawa Imam Mujahid, kan, salah seorang ulama tafsir yang banyak meriwayatkan ataupun banyak mentafsir Al-Quran, apabila dia datang menziarahi Umar bin Abdul Aziz, lalu Umar bin Abdul Aziz mensyarahkan kepadanya ayat-ayat Quran, lalu Imam Mujahid tergamam, kan, dia kata, pada hari ini aku mengetahui bahawa Umar bin Abdul Aziz lebih mengetahui tentang makna ayat-ayat Al-Quran melebihi daripada diriku sendiri. Jadi itulah yang perlu kita faham bahawa akal semata-mata tidak dapat mengetahui apakah kebenaran yang sebenar. Bahkan sesiapa saja, kan, dia perlu mendalami syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia perlu mempelajari kitab-kitab yang telah ditulis oleh ulama radhiyallahu anhum ajma'in, pewaris-pewaris Nabi seperti Imam Syafi'i, kan, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas dan Imam Abu Hasan Asy'ari dan semua imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Kan, kita perlu mempelajarinya. Jangan kita menyangka dengan semata-mata akal yang dikurniakan kepada kita, ataupun dengan kita sangka dengan kecerdikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka kita menyangka kita dapat memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita perlu mengetahui jalan untuk sampai kepada Allah diistilahkan sebagai as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Dan kita perlu faham, kan, untuk seseorang tadi melintas jalan yang lurus tadi, dia akan diganggu oleh hawa nafsunya, dia akan diganggu oleh iblis, kan, dia akan diganggu oleh syaitan. Jadi sekiranya kita tidak berpegang dengan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, kan, ulama-ulama mazhab, kan, ulama-ulama sufi, kan, yang berusaha menyelamatkan umat Islam daripada ditipu oleh syaitan dan iblis, maka amat susah untuk kita mengetahui roh, kan, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa perkara yang amat penting, kan. Walaupun kita tadi dikurniakan dengan akal, tapi akal tidak boleh secara bersendirian untuk memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akal dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami, untuk mengetahui, kan, untuk memahami lalu mengamalkannya. Kan, tetapi untuk akal tadi bersendirian menghukumkan ini sebagai satu yang haram, ini sebagai satu yang wajib, ini sebagai satu yang betul, ini sebagai satu yang salah, maka ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa akal tidak mampu. Bahkan ketetapan akal ataupun tahsin, hukum yang dinyatakan oleh akal sebagai satu yang baik, atau hukum yang dinyatakan oleh akal sebagai sesuatu yang tidak baik, kebiasaannya salah dan bercanggah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian kita sambung kepada perbahasan yang ketiga, iaitu lafaz al-ma'rifah. Maksud Imam Sanusi radhiyallahu anhu menyatakan bahawa syarak telah mewajibkan ke atas manusia ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya kita tanya, daripada manakah dalil yang disandarkan oleh Imam Sanusi tadi,
sehingga dia menghukumkan bahawa mengenal Allah Subhanahu wa taala ialah satu yang wajib. Maka dalilnya ialah daripada surah Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai umat Islam, annahu, bahawa sesungguhnya la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya kita mempelajari kaedah mentafsir atau kaedah memahami nas Al-Quran sebagaimana dinyatakan dalam usul fiqh, maka al-amru ataupun arahan, kata kerja perintah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lil wujub, menunjukkan kepada wajib. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam, maka di situ ada arahan agar setiap umat Islam mendapatkan satu ilmu, kan, agar setiap umat Islam mengetahui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah Taala menggunakan lafaz fa'lam, maka menjadi satu persoalan, apakah maksud ilmu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita membincangkan lafaz ilmu tadi, kita telah maklum bahawa yang telah dinyatakan lafaz ma'rifah juga mempunyai makna yang sama dengan ilmu. Jadi kita dapat dinyatakan sebagai kesimpulannya, perkara pertama yang diwajibkan oleh dalam agama Islam ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala ni di dalam bahasa Arab kita boleh gunakan dua kalimat, sama ada ma'rifatullah ataupun al-ilmu billah. Maksud mengenal Allah Subhanahu wa taala ataupun mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Kerana lafaz ilmu dan ma'rifah kedua-duanya membawa makna yang sama. Jadi ulama ahli sunnah menyatakan, apakah ta'rif ilmu? Ilmu ialah al-jazm al-mutabiqu lil-waqi'i an dalil. Yang dimaksudkan dengan ilmu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap umat Islam untuk mencapainya, untuk mendapatkannya di dunia, ialah al-jazmu, pegangan yang amat kuat, dan pegangan yang putus di dalam diri manusia. Tetapi pegangan tersebut mestilah al-mutabiqu lil-waqi', yang bertepatan dengan hakikat sebenar. Maksudnya hakikat Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang esa, dan kita beriktikad kan di dalam hati kita bahawa Allah Taala tadi Tuhan yang esa, maka itu dipanggil al-jazm al-mutabiq lil waqi'. Tapi dia mempunyai satu syarat lagi, iaitu an dalilin, mestilah mempunyai dalil. Maksudnya sekiranya sesuatu pengetahuan yang tersemat ataupun sesuatu pegangan yang amat kuat di dalam diri kita, sekiranya tidak disertakan dengan dalil, maka itu dihukumkan sebagai at-taqlid, maksudnya mengikut orang lain. Sebagaimana sekiranya kita tanya kan kepada orang yang buta, sekarang ni siang ke ataupun malam, maka dia tidak dapat mengetahui melalui penglihatannya. Maka dia bertanya kepada kawan sebelahnya, kan sekarang ni siang ke ataupun malam, lalu kawannya berkata kepadanya sekarang ni adalah waktu malam. Maka dia kan dengan pegangan yang, dengan i'tiqad yang amat kuat di dalam hatinya, menyatakan bahawa dia berpegang bahawa sekarang ialah waktu malam. Maksudnya di dalam diri ini ada jazm, pegangan yang amat kuat, al-mutabiq lil waqi', yang bertepatan dengan realiti sebenar, sekarang sememangnya waktu malam. Tetapi menjadi persoalan, dia tidak mempunyai dalil. Maksudnya dia tidak mempunyai sumber untuk mendapatkan ilmu itu sendiri, bahkan dia mengikut perkataan kawannya. Maka itu diistilah dalam ilmu tauhid sebagai at-taqlid, orang yang mengikut orang lain. Jadi di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah, sesiapa yang bertaklid dengan pegangan yang amat kuat, maksudnya dia tidak dapat menyatakan dalil bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi sekiranya dia tadi telah berpegang dengan akidah yang amat kuat, maka ulama menghukumkan bahawa keimanannya sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap menjadi tuntutan ke atasnya, sekiranya dia tadi mampu untuk belajar, maka hendaklah dia belajar. Dan sekiranya dia tadi tidak mampu untuk mempelajarinya, maka pada ketika itu dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah arahan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka daripada arahan itulah, daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini, difahami kewajipan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemestian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita maklumi tadi, mengenal Allah Subhanahu wa taala mestilah melalui jalan, mestilah melalui sirat mustaqim, dan penghujung kepada sirat mustaqim tadi ialah ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Dan telah kita maklumi manusia tadi mempunyai roh dan jasad, maka roh manusia
berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang diistilahkan sebagai at-tariqah, dan jasad manusia berjalan juga kepada Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang diistilahkan sebagai asy-syariah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Islam Zakaria Ansari. Maka moga-moga dengan keterangan ini kita dapat mengetahui apakah tujuan kita hidup di dunia dan bagaimanakah cara untuk kita menjalani jalan yang disyariatkan, yang telah dijelaskan oleh Allah, yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, yang telah dinyatakan oleh ulama radhiyallahu anhum ajma'in, agar kita boleh mencapai tujuan hidup kita di dunia, iaitu ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di kalangan orang-orang yang berjalan untuk mencapai tujuan, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga Allah Taala memberikan kepada kita pembimbing kan di dalam jalan tersebut, agar kita tidak tergelincir kan, dan agar kita tidak terpesong daripada jalan yang sebenar. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tengah rakam tadi ada batuk. Ada batuk. Tapi Ustaz berhenti dulu lah kan. Lepas tu Ustaz sambung balik lah. Tak apa. Nanti dia boleh potong kan? Saya potong. Banyak kali ke Ustaz? Di ujung-ujung ke? Dalam minit ke-10 tu saya ada batuk sekali. Lepas tu masa yang akhir sekali tutup ni kan, saya dah tutup tu. Lepas tu batuk. Tak boleh tahan. Nanti saya dengar balik insyaAllah.